Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Isu klien yang kami pilih untuk dikupas ialah berkenaan dengan rasa tidak puas hati yang dialami oleh klien kerana sering ditinggalkan oleh rakan-rakannya untuk pergi ke kelas, dan klien juga berasa sangat stres dan sedih kerana klien telah bersungguh-sungguh untuk menyambut hari lahir rakannya. Namun klien tidak mendapat sambutan yang sama daripada rakan-rakannya bila tiba hari lahirnya. Jadi kami akan mengupas isu klien ini menggunakan dua pendekatan teori, iaitu teori Gestalt dan teori REBT. Justifikasi pemilihan teori Gestalt bagi isu yang dihadapi oleh klien. Teori ini menekankan individu secara keseluruhan, iaitu individu perlu difahami dari segala aspek, iaitu daripada dirinya sendiri dan persekitarannya. Teori ini membantu klien untuk melihat isu tersebut daripada pandangan sudut yang berbeza, iaitu daripada sudut klien dan sudut pandangan rakannya. Teori ini juga membantu klien dalam mendapatkan kesedaran terhadap layanan rakan-rakan terhadap dirinya. Individu yang mencapai kesedaran mampu untuk berubah dan menjadi dirinya yang sebenar berbanding menjadi orang lain. Bagi kelebihan dan kelemahan teori Gestalt ialah, kelebihan teori Gestalt yang pertama, teori Gestalt memberikan perhatian terhadap mesej nonverbal klien atau bahasa pada klien. Mesej nonverbal klien seperti eye contact, raut muka klien dan pergerakan badan seperti kaki dan tangan. Ini kerana mesej nonverbal mempunyai makna yang tersirat dan klien sering tidak sedar tentang nonverbal mereka. Kelebihan kedua teori Gestalt ialah teori Gestalt mengangani masa lampau klien dengan membawa aspek-aspek masa lampau klien ke masa sekarang. Untuk kelebihan yang ketiga ialah teori ini menghasilkan individu yang memiliki kemampuan untuk berfikir untuk menyelesaikan setiap soalan yang dihadapinya. Ia kerana setiap keputusan bergantung pada klien sendiri, dilakukan oleh klien sendiri. Untuk kelemahan teori Gestalt ialah teori Gestalt cenderung mengetepikan unsur kognitif klien. Dia lebih menekankan kepada unsur perasaan klien. Teori Gestalt juga mengambil masa yang lama untuk klien mencapai kesedaran kerana teori ini memerlukan kuasa untuk menerangkan lebih mendalam terhadap isu yang dialami. Klien juga memberi balas negatif terhadap beberapa teknik di dalam teori Gestalt ini. Ia kerana dianggap pelik seperti teknik kursi kosong kerana ia memerlukan klien untuk bercakap seorang diri di hadapan kursi yang kosong dan membayar seseorang di hadapan kursi tersebut. Justifikasi pemilihan teori REBT adalah teori REBT ini dipilih kerana ia amat sesuai dengan isu klien yang mempunyai pemikiran yang tak rasional, di mana klien mengharapkan layanan orang lain melakukan sesuatu kepadanya seperti mana dia melakukan kepada orang lain. Keadaan ini telah membentuk satu kepercayaan yang sentiasa ada pada diri klien sehingga klien tidak boleh berfikiran positif. Ekoran ini, klien juga merasa terganggu dari segi emosi dan kognitif yang menyebabkan klien sering menyalahkan diri sendiri atau orang lain dengan apa yang berlaku. Oleh itu, teori ini membantu klien mengaplikasikan prinsip REBT untuk mengatasi pemikiran yang tidak rasional dalam kehidupan klien jika berlaku pada masa hadapan. Sebagai contoh, klien yang mempunyai satu pemikiran yang tak logik kerana mengharapkan kawan-kawan untuk meraihkan hari jadinya, namun ia tidak berlaku sedemikian. Keadaan ini wujudnya satu kepercayaan dan tuntutan yang mana orang lain mesti menyambut hari jadinya. Kelebihan teori ini adalah yang pertama, sebagai proses pendidikan untuk membantu klien mempraktikkan pelbagai kemahiran baru dalam hidup, seperti memberi kesedaran pada pemikiran klien untuk tidak berharap pada kawan-kawannya dengan menyambut hari jadinya. Yang kedua adalah untuk membantu klien menukarkan cara berfikir dan meminimalkan idea yang tak rasional dengan mengenal pasti pemikiran yang negatif dalam diri mereka. Seperti klien boleh berfikir yang dia boleh menyambut hari jadinya sendiri tanpa mengharapkan orang lain. Yang ketiga adalah teori ini boleh membantu klien dengan mencabar pemikiran yang tidak rasional sehingga klien sedar supaya pemikiran negatif tidak lagi berulang dalam kehidupannya. Manakala kelemahan teori ini adalah yang pertama, teori ini tidak menekankan kepada perasaan dan ini akan menyumbangkan kepada penafian perasaan pada diri klien. Dan yang kedua adalah semasa mencabar pemikiran yang tak rasional pada diri klien, ia mungkin boleh menyinggung perasaan klien dan mengganggu proses penerokaan.
Dan yang ketiga adalah kecenderungan diri klien untuk mengalami gangguan emosi dan tidak mahu membuat perubahan dalam diri mereka sehingga mereka mengekalkan pemikiran yang tak logik dan merugikan diri sendiri. Menurut teori Just Talk, klien ni sebenarnya ada unfinished business atau isu yang belum selesai dengan rakan-rakan di universiti. Hal ini kerana klien merasakan dirinya sering diabaikan oleh rakan-rakan, terutamanya setiap kali pergi ke kelas, dan klien tidak pernah dapat sambutan hari lahirnya daripada rakan-rakan, sedangkan klien selalu berbuat demikian untuk rakan-rakannya. Jadi kesannya, dari segi perasaan, klien ni rasa sedih, kecewa dengan sikap rakan-rakannya terhadapnya. Dan klien juga fikir yang dia perlu jauhkan diri daripada kawan-kawannya supaya dia tidak tersakiti lagi. Jadi, dari segi tingkah laku, klien cuba mengelakkan diri daripada melepak dengan rakan-rakannya apabila diajak dan hanya duduk bersendirian di dalam bilik. Jadi, klien ni sebenarnya ada sekatan dalam diri dia lah, di mana dia berasa sedih dan kerap menangis pada waktu malam kerana memikirkan layanan kawan-kawannya terhadap dirinya. Dan klien juga pada siang hari, dia berasa sakit kepala sehingga tak dapat nak tumpukan perhatian terhadap pembelajaran di dalam kelas. Jadi keseimbangan klien terganggu pada waktu siang sebab dia kerap sakit kepala sehingga tak dapat nak fokus terhadap pembelajaran dalam kelas. Hal ini disebabkan oleh unfinished business yang dialami oleh klien tersebut. Contact and resistance to contact yang dialami oleh klien ialah retroflexion, yang mana klien mengharapkan rakan-rakannya untuk sambut hari jadi dia sebagaimana klien menyambut hari jadi mereka. Jadi apabila klien tak dapat sambutan hari jadi daripada rakan-rakannya, dia berasa stres, sedih dan kecewa dengan sikap kawan-kawannya. Hal ini menyebabkan klien ada unfinished business dengan kawan-kawan dia. Antara konsep teori REBT bagi kes ini ialah pertama, pandangan terhadap gangguan emosi, di mana manusia belajar pemikiran tidak rasional daripada individu yang signifikan. Individu ini juga sering menyalahkan diri dan orang lain yang akan menjadi punca utama kepada gangguan emosi. Malah, manusia ini juga mempunyai kecenderungan menukar keinginan dan pilihan diri kepada dogmatik seperti patut, mesti, perlu yang bersifat mengarah. Contohnya, bagi kes klien ini dapat dilihat di mana klien tidak dapat merasai layanan istimewa daripada kawan-kawannya, sedangkan klien selalu menunjukkan efort yang terbaik dalam perhubungan antara kawan-kawan. Contohnya, pada waktu hari jadi menunjukkan setiap kali tarikh kelahiran kawan-kawannya, klien akan sentiasa ingat dan meraihkannya. Namun, sebaliknya, apabila tiba waktu hari jadinya, klien tidak dapat mendapat apa yang sepatutnya klien dapat seperti yang dilakukan olehnya terhadap kawan-kawan. Ini kerana kawan-kawan klien selalu lupa dan mengabaikan klien. Jadi, apa yang klien harapkan adalah klien ingin kawan-kawannya mesti melayan dia secara adil, sama yang dia berikan layanan. Melihat kepada situasi ini, klien inginkan orang lain melayan dia sama seperti dia berikan layanan. Oleh hal yang demikian, ia menunjukkan yang klien mempunyai asas kepercayaan yang tidak rasional, iaitu pada tahap kedua di mana orang lain mesti melayan dia dengan baik seperti yang dilakukan olehnya. Konsep yang kedua adalah konsep ABC di mana activating event, belief and consequent. Melalui konsep ABC ini kita dapat lihat yang mana activating event yang berlaku pada klien di mana klien telah sambut birthday kawannya tetapi kawannya tidak menyambut balik birthday dia sendiri. Dan untuk belief, kepercayaan terhadap peristiwa ini kita dapat lihat yang mana klien dah menyambut kelahiran kawan-kawannya, jadi kawan-kawannya mesti menyambut kelahiran dia sama apa yang klien berikan layanan terhadap kawan-kawannya. So, di sini kita dapat lihat yang mana kawan-kawannya mesti melayan klien seperti klien melayan kawan-kawannya. Dan akibat ataupun konsekuen terhadap peristiwa ini, klien berasa sakit hati, sedih dan kecewa terhadap apa yang berlaku kepada dirinya. Terdapat dua teknik yang sesuai diaplikasikan dalam isu ini. Satu, teknik dari teori Just Talk iaitu teknik kerusi kosong. Dan satu, teknik dalam teori REBT iaitu changing one language. Jadi, sekarang ini saya akan menerangkan cara mengaplikasikan teknik daripada isu ini dengan menggunakan teknik kerusi kosong daripada teori Just Talk.
Teknik ini sesuai diaplikasikan apabila klien masih mempunyai unfinished business di mana klien masih memendam perasaan sedih, sakit hati dan kecewa terhadap kelakuan rakan-rakannya yang sering meninggalkan klien apabila hendak pergi ke kelas dan tidak menyambut hari lahir klien seperti mana klien bersungguh-sungguh menyambut hari lahir rakan-rakannya. Oleh itu, dengan melalui teknik kerusi kosong ini, klien dapat meluahkan segala perasaan yang selama ini klien pendam terhadap rakan-rakannya. Seterusnya, dalam teknik ini, dua kerusi diperlukan. Klien akan memainkan dua peranan yang berbeza, iaitu kerusi pertama sebagai top dog, kemudian bertukar kepada kerusi yang kedua dan berperanan sebagai underdog. Selanjutnya, klien akan duduk di kerusi sebagai underdog dan perlu membayangkan rakannya berada di hadapan klien untuk klien meluahkan segala perasaan sedih, sakit hati dan kecewa yang ingin diluahkan kepada rakannya itu yang telah klien pendam selama ini. Kemudian, selepas meluahkan, kaunselor akan mengarahkan kepada klien untuk bertukar peranan dan beralih ke kerusi yang lain sebagai top dog, berperanan sebagai rakan klien, serta klien perlu memberikan respon sebagai rakannya setelah mendengarkan luahan perasaan daripada klien dalam bentuk dialog. Dialog tersebut akan terus berlaku di antara kedua-dua peranan sehingga wujudnya kesedaran tentang apa yang hendak difikirkan oleh rakannya itu, dan dalam masa yang sama, klien dapat merasakan kelegaan apabila dapat meluahkan perasaannya yang selama ini disimpan. Seterusnya, teknik yang kedua iaitu changing one language yang terdapat dalam teori REBT. Saya akan menerangkan cara mengaplikasikan teknik ini dalam isu yang dihadapi oleh klien. Dalam teori REBT ini, terdapat beberapa teknik yang boleh digunakan untuk mencabar pemikiran tidak rasional klien. Seterusnya, dalam kes ini, teknik changing one language ini sesuai digunakan untuk menukar ayat tidak rasional yang digunakan oleh klien kepada ayat yang lebih positif untuk menggalakkan lagi pemikiran rasional apabila klien berhadapan dengan peristiwa tersebut. Pada mulanya, kaunselor akan menggunakan konsep ABC yang terdapat dalam teori REBT untuk mengenal pasti pemikiran tidak rasional klien terhadap isu yang dihadapi. Terlebih dahulu, kaunselor akan mendengar segala yang dikongsikan oleh klien berkaitan isu klien dengan rakan-rakannya yang selalu meninggalkannya apabila hendak pergi ke kelas dan tidak menyambut hari lahir klien, sedangkan klien sentiasa bersungguh-sungguh untuk menyambut hari lahir rakan-rakannya itu. Tetapi, perkara tersebut berlaku sebaliknya kepada klien. Ia merupakan activating event. Seterusnya, belief. Klien merasakan bahawa dirinya mesti mendapat layanan seperti mana dia layan rakan-rakannya. Consequence, apabila klien mempunyai kepercayaan tidak rasional sebegitu, perkara tersebut memberi kesan terhadap diri klien di mana klien berasa sedih, sakit hati dan kecewa terhadap sikap rakan-rakannya. Oleh itu, kaunselor akan mencabar pemikiran klien yang tidak rasional berkaitan dengan sikap rakan-rakannya terhadap diri klien. Disputing pula, apabila kaunselor berada di tahap mencabar pemikiran klien, kaunselor boleh menggunakan teknik changing one language untuk mengubah pemikiran tidak rasional klien kepada pemikiran yang lebih rasional, di mana melalui teknik ini, kaunselor akan memberikan beberapa perkataan, kemudian klien perlu sambung perkataan tersebut menjadi satu ayat yang lebih rasional dan positif. Teknik yang telah diaplikasikan oleh klien dapat menukar falsafah tidak rasional kepada perkara yang lebih rasional. Ia merupakan efektif filosofi. Justru itu, klien akan mendapatkan perasaan yang lebih positif dan baik. Ia merupakan new feeling. Teknik ini digunakan untuk mencabar pemikiran yang tidak rasional klien dan sekaligus mengajar klien mencabar pemikiran tidak rasional yang klien pegang selama ini. Oleh itu, ungkapan mesti perlu dicabar sehingga klien tidak lagi berpegang kepada perkara tersebut. Teori REBT ini percaya bahawa diri kita sendirilah yang menyumbang kepada permasalahan yang berlaku kerana kepercayaan yang rigid dan ekstrim tentang sesuatu peristiwa atau situasi yang berlaku. Selepas klien menjalani teknik kerusi kosong dengan kaunselor akan bantu klien untuk cari intervensi yang sesuai yang boleh dilakukan oleh klien untuk kekalkan kesedarannya.
Jadi intervensi yang boleh dilakukan oleh klien adalah slow talk atau berterus terang secara baik dengan rakan-rakannya dan meluahkan perasaan yang dia pendam selama ini terhadap mereka. Jadi apabila klien dapat meluahkan segala perkara yang terpendam selama ini kepada rakan-rakannya, klien dapat sedar yang perkara tersebut membawa kepada gangguan terhadap dirinya, iaitu rasa sakit kepala dan rasa sedih sehingga dia tak dapat nak fokus terhadap pembelajaran. Jadi melalui kesedaran ni, klien dapat mencari jalan untuk macam mana nak adapt dengan situasi supaya kehidupan dia tak terganggu. Antara intervensi yang boleh dilakukan setelah melaksanakan teknik kaunseling dengan kaunselor ialah dengan menyenaraikan pemikiran-pemikiran yang mengganggu diri klien. Contohnya di sini ialah klien boleh menulis beberapa pemikiran yang salah di atas kertas dan mampu melihat apa yang klien fikirkan selama ini. Oleh hal yang demikian, sekiranya klien mula sedar dan perasan akan kelemahan dalam pemikirannya, maka klien secara serta-merta akan menukar pemikiran tidak rasional kepada pemikiran rasional dan cuba mencapai keseimbangan dalam pemikiran mereka. Melalui intervensi ini, klien dapat mengekalkan pemikiran yang rasional dalam setiap perbuatan hariannya. Selain itu, intervensi lain yang boleh diambil oleh klien adalah dengan mempersoalkan tujuan dan matlamat diri. Apabila klien mengenali kelemahan dalam pemikirannya, klien mesti mempersoalkan mengapa klien melakukan sesuatu dan matlamat yang bagaimana untuk dianalisiskan. Adakah klien melakukan sesuatu kerana klien mahukan hasil tertentu atau adakah keputusan itu mementingkan diri sendiri? Jadi, melalui pendekatan ini, klien akan menjadi lebih rasional dan mampu mengenali dirinya dengan betul berdasarkan kepada pemikiran yang klien fikirkan.